Tingkatan 3 kegiatan ekonomi di Malaysia. Okey, tingkatan 3 ni untuk kegiatan ekonomi, yang pertama sekali awak kena tahu apakah maksud kegiatan ekonomi. Okey, kegiatan ekonomi ni merupakan kegiatan manusia yang menghasilkan pendapatan, dan ia boleh dibahagi 3, iaitu sektor primer, yang kedua sektor sekunder, dan yang ketiga sektor tertier. Apa maksud sektor primer? Okey, maksud sektor primer ini ialah kegiatan yang merupakan kegiatan yang mengeluarkan bahan mentah terus daripada sumber semula jadi. Dari bumi kita secara semula jadi. Contohnya pertanian, pembalakan, perikanan, perlombongan dan penternakan. Itu maksud primer. Okey, contoh tanaman utama di Malaysia dalam pertanian ini ialah kelapa sawit dan getah. Itu contoh untuk sektor pertanian. Okey, yang kedua kita tengok pula sektor sekunder. Sektor sekunder ini ialah aktiviti ekonomi yang berasaskan bahan mentah. Kalau primer tadi mengeluarkan bahan mentah, yang ini kegiatan ekonomi yang berasaskan bahan mentah tadi. Dan ia memberi keutamaan dalam menukarkan bahan mentah kepada barangan siap kepada pengguna. Contohnya dalam kegiatan pembuatan atau perindustrian. Begitu juga dengan pembinaan. Itu sekunder. Okey. Yang ketiga ialah sektor tertier. Tertier ini merupakan kegiatan ekonomi yang menawarkan jenis perkhidmatan, pelbagai perkhidmatan. Kita juga boleh sebut dia sebagai sektor perkhidmatan, di mana ia akan memberi sumbangan dan peranan penting dalam pembangunan negara kita. Contoh, pelancongan, perdagangan, pengangkutan, keuangan dan pendidikan. Okey, apa faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi? Okey, yang pertamanya ialah bentuk muka bumi. Faktor bentuk muka bumi ni, kalau awak tengok slide ni, contoh yang atas ni ialah gambar salah satu bentuk muka bumi tanah tinggi ya. Bentuk muka bumi tanah tinggi. Kalau di Malaysia contohnya di Cameron Highland, Pahang. Maka ia akan tanah tinggi ini sesuai untuk pertanian, teh ke pelancongan. Okey. Sebelahnya ni ialah faktor fizikal yang kedua ialah tanah. Jenis tanah. Contoh di sini ialah tanah pamah. Jadi tanah pamah alluvium ni sesuai untuk penanaman padi. Contoh yang di bawah ini ialah faktor fizikal iklim. Ini iklim kawasan bukit, kawasan tinggi. Okey. Jadi iklim ni sama juga seperti kalau tanah tinggi, ia akan boleh tanam teh, bunga-bungaan, sayuran. Okey, dan kita tahu juga Malaysia ni mengalami iklim khatulistiwa, panas dan lembap sepanjang tahun. Jadi ini mempengaruhi kegiatan ekonomi pertanian. Pelancongan juga menjadi satu tarikan iklim kita, sebab pelancong akan sentiasa sepanjang tahun boleh datang ke Malaysia. Okey. Ini faktor iklim kalau kita tengok. Okey. Dan ini faktor fizikal bahan mentah. Bahan mentah maksudnya pelbagai bahan mentah yang diperolehi daripada sumber mineral, hutan dan pertanian. Di sini saya bagi contoh kayu balak. Okey. Seterusnya kita tengok pula faktor manusia. Faktor manusia. Okey, yang pertama ialah dasar kerajaan. Ini contoh Felda. Felda. Jadi kerajaan Malaysia telah mengadakan dasar-dasar untuk mendorong peningkatan ekonomi negara.
Felda ni salah contoh lembaga kemajuan tanah persekutuan memainkan peranan untuk membuka kawasan pertanian baru. Ini dasar kerajaan. Yang kedua, infrastruktur. Infrastruktur ni ialah mewujudkan jaringan pengangkutan yang baik lah. Ini contoh seperti jalan raya bagi mengangkut barangan. Contohnya barangan pertanian, barangan kilang, pelancong, dapat gunakan pengangkutan yang cekap. Okey, yang ketiga ialah teknologi. Jadi kegiatan ekonomi di Malaysia bertambah maju dengan adanya teknologi yang canggih lah. Okey. Yang keempat, yang ini ialah modal. Ini salah satu contoh badan yang memberi pinjam modal kepada pengusaha-pengusaha di dalam memajukan kegiatan ekonomi mereka. MARA ini. Okey. Yang kelima ialah pasaran. Okey, pasaran ni kita kena bagi dua, pasaran tempatan dan pasaran antarabangsa. Maksudnya kuasa beli pengguna yang tinggi membolehkan produk dipasarkan dengan lebih banyaklah. Okey. Dan yang terakhir sekali ialah buruh. Buruh Malaysia menerima tenaga buruh asing dari negara luar. Selain daripada buruh tempatan. Ini mempengaruhi salah satu juga faktor manusia yang mempengaruhi ekonomi negara kita. Okey. Kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia. Yang pertamanya ialah peningkatan taraf hidup. Maksud peningkatan taraf hidup ini ialah penduduk akan dapat meningkatkan taraf hidup mereka bila melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi. Okey. Maknanya mereka akan dapat jumlah pendapatan per kapita keluarga dengan lebih tinggilah, dapat duduk dalam perumahan yang selesa, tahap pendidikan dan pelbagai lagi kemudahan. Yang kedua ialah kemajuan ekonomi negara. Okey, kegiatan ekonomi dapat menyumbangkan pendapatan bagi membiayai perbelanjaan mengurus dan mentadbir negara. Okey, yang ketiga ialah peluang pekerjaan. Jadi mewujudkan peluang pekerjaan. Pengangguran dengan automatiknya akan berkurang. Okey, yang keempat, pemindahan teknologi. Jadi ini melibatkan pemindahan kemahiran, pemindahan kepakaran, pemindahan teknik dari negara lain ke negara kita. Yang boleh memberi kesan positif terhadap ekonomi negara kita. Okey, yang kelima, peningkatan infrastruktur. Sama seperti tadi, jenis infrastruktur banyak di negara kita ini. Contohnya seperti apa dia? Jalan raya, lebuh raya, jalan kereta api, pengangkutan udara, pelabuhan. Jadi kemajuan ekonomi yang pesat di negara kita menggalakkan pembangunan infrastruktur yang moden tadi. Okey, yang keenam, proses pembandaran. Okey, proses pembandaran ataupun urbanisasi. Kegiatan ekonomi akan menyumbang kepada proses pembandaran ini. Proses pembandaran ini apa dia? Proses pembandaran ini ialah satu kawasan itu akan menjadi semakin luas disebabkan pertambahan pertempatan, pertambahan pembangunan. Okey, contohnya Bandar Petaling Jaya, Shah Alam, Bayan Lepas di Pulau Pinang. Kegiatan sektor pertanian juga telah menyebabkan wujudnya pertumbuhan Bandar Putrajaya, Cyberjaya. Dan yang terakhir sekali ialah pengurangan import. Jadi kegiatan ekonomi tempatan akan mengurangkan pergantungan negara kepada barangan import. Kerajaan telah mengambil beberapa langkah bagi mengurangkan import lah dalam isi yang ketujuh ni. Contohnya menggalakkan IKS, iaitu industri kecil sederhana, menggalakkan pengeluaran sektor pertanian seperti buah-buahan, sayur-sayuran, perikanan dan ternakan. Jadi akan menyebabkan pengurangan import. Sekian sahaja untuk tajuk ini.